Ali Syamila binti Abdul Rahim, nombor metrik D201920911702. Saya akan menjelaskan tentang kesan terhadap pelajar akibat COVID-19. Pelajar sekolah atau institusi pengajian tinggi tidak dibenarkan untuk ke kelas sejak Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Mereka dinasihatkan untuk berada di rumah dan meneruskan pembelajaran dalam talian. Namun, timbul kegusaran di kalangan pelajar dan ibu bapa. Adakah pembelajaran dalam talian memberikan kesan yang sama seperti pembelajaran formal di dalam kelas? Krisis COVID-19 tidak akan berakhir sehinggalah mereka menemukan vaksin di mana jangkaan awal senario ini hanya akan berlaku sekitar tahun hadapan. Adakah pembelajaran dalam talian perlu diteruskan? Walhal, pelbagai isu timbul akibat pembelajaran tidak formal ini, iaitu yang pertama, pelajar yang tidak mempunyai akses internet. Ini terjadi kepada mereka yang berada di dalam lingkungan kawasan internet yang lemah. Mereka terpaksa bersusah payah keluar kawasan mereka semata-mata untuk mencari internet. Yang kedua, pelajar yang tiada peranti. Ini terjadi kepada pelajar yang mengalami masalah kewangan. Mereka menghadapi kekurangan wang untuk membeli peranti. Keadaan mereka akan menjadi lebih sukar sekiranya tidak dapat pertolongan atau bantuan daripada pihak IPT. Yang ketiga, kesukaran guru dan ibu bapa dalam memantau prestasi pelajar. Jika tidak memantau prestasi pelajar secara berterusan oleh tenaga pengajar, sesetengah pelajar akan memandang remeh dan tidak serius, dan juga waktu pembelajaran mereka akan menjadi tidak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Khir dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dan Kaunseling Semester 1. Hari ini saya akan menceritakan tentang sisi positif ataupun kesan yang baik daripada pandemik COVID-19 terhadap pelajar-pelajar di IPT. Masalah atau cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tidak kira sama ada mereka tinggal di kampus atau di rumah sewa ialah masalah kewangan. Selain bayaran sewa kolej ataupun rumah sewa, pelajar juga perlu fikirkan kos lain seperti duit makan, duit untuk keluar jalan-jalan dan bersosial dan keperluan lain untuk duit bulanan mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa virus COVID-19 ini memberi tamparan hebat kepada seluruh dunia. Namun masih terdapat hikmah atau kesan positif yang dapat dirasai oleh pelajar-pelajar di IPT, tidak kira di IPTA, IPTS ataupun institusi pengajian tinggi yang lain. Antara kesan positif yang pelajar dapat rasai apabila kerajaan menjalankan PKP ialah masalah bebanan tanggungan kewangan pelajar sedikit sebanyak dapat dikurangkan. Pelajar tidak perlu untuk menjelaskan yuran kolej atau rumah sewa mereka. Di samping itu juga, para pelajar dapat menjimatkan perbelanjaan makanan harian mereka dengan makan di rumah masing-masing. Bagi pelajar yang sebahagian besar kewangannya mengharapkan pinjaman PTPTN ataupun pinjaman dari agensi lain, sudah semestinya dapat menarik nafas lega kerana duit yang mereka sepatutnya laburkan untuk bayaran rumah sewa ataupun makan setiap hari dapat dijimatkan dan disimpan untuk menghadapi semester-semester yang akan datang. Sekian, terima kasih. Kejadian virus COVID-19 telah memberi impak yang besar bukan sahaja terhadap pembangunan sosial dan kesihatan manusia sejagat, malah ia juga menjadi batu loncatan terhadap revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu World Health Organization ataupun WHO telah mengisytiharkan COVID-19 pada tahap pandemik sejak 12 Mac yang lalu berkaitan penularannya menjangkau ratusan ribu pesakit di seluruh dunia dengan angka kematian melebihi 12,000. Matlamat PKP ini adalah untuk mengasing dan mengekang sumber wabak coronavirus. Wabak ini mudah tersebar melalui batuk dan bersin serta sentuhan pada permukaan yang telah dicemari. Coronavirus mula mendapat perhatian dunia apabila berlaku peningkatan kematian mendadak di Wuhan, China. Sekitar Disember lalu,
Disebabkan COVID-19 mengambil masa antara 2 hingga 14 hari untuk menunjuk simptom pada pesakit positif, keadaan ini membukakan kerja untuk menyekat penularan wabak ke serata dunia kerana penyebaran penyakit boleh melalui interaksi antara pesakit dengan ahli keluarga dan komuniti terdekat. Oleh sebab itu, Malaysia mengambil langkah drastik dengan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana juga turut mengandungi arahan penutupan pelbagai institusi pendidikan. Di sini saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang virus COVID-19 yang melanda di negara kita. Virus ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kita, terutama dalam bidang pendidikan. Institusi pengajian ataupun sekolah rendah telah pun ditutup bagi mengelakkan penularan virus ini ketika berkumpul. Kerajaan telah menyarankan kepada kita supaya mengamalkan penjarakan fizikal tidak kira di mana jua kita berada. Dengan itu, pembelajaran secara formal ataupun di dalam kelas tidak lagi dibenarkan bagi mengelakkan jumlah angka yang dijangkiti terus meningkat. Ini merupakan tanggungjawab pihak berwajib untuk memikirkan pendekatan lain bagi meneruskan sesi pembelajaran sepanjang tempoh PKP ini. Oleh itu, keperluan teknologi dan juga ICT telah dimanfaatkan sepenuhnya bagi meningkatkan mutu dan kualiti pembelajaran di negara kita. Satu perkara yang pasti adalah dalam mengamalkan amalan penjarakan fizikal, interaksi sesama manusia perlu dieratkan lagi melalui alat telekomunikasi. Secara idealnya, pembelajaran maya perlu diteruskan menggunakan pelbagai pendekatan, sama ada pembelajaran dalam talian secara bersemuka atau tidak bersemuka. Learning tools yang digunakan boleh disesuaikan mengikut keperluan pembelajaran. Bagi mereka yang mempunyai akses internet boleh mengikuti kelas menggunakan Microsoft Teams, Facebook Live atau Google Classroom. Interaksi juga boleh dilaksanakan melalui pelbagai aplikasi chat yang membolehkan pelajar dan pensyarah berbincang mengenai pembelajaran pada bila-bila masa sahaja. Sekian. Situasi semasa pelajar berada di kampus, pergerakan keluar masuk mereka dikawal oleh pihak IPT. Pada 27 April 2020, pelajar yang masih berada di kampus dibenarkan pulang yang mana rumah mereka terletak di zon hijau. Pergerakan pelajar pulang dilakukan secara berperingkat mengikut jadual yang telah diaturkan oleh pihak IPT masing-masing. Bagi pelajar yang rumah masing-masing berada di zon kuning atau zon merah, mereka tidak dibenarkan pulang. Pihak universiti akan melakukan saringan gejala sebelum membenarkan pelajar pulang. Saringan gejala akan dijalankan sebelum pergerakan pelajar naik bas atau kapal terbang. Pelajar akan dibekalkan dengan cecair pembasmi kuman dan topeng muka sebelum bergerak. Ketika di dalam bas, pelajar hendaklah mengamalkan penjarakan sosial sepanjang masa. Kesihatan pemandu bas juga akan disaring dan bas akan dinyah kuman terlebih dahulu. Takvim IPT juga telah diubah sesuai oleh pihak atasan bagi memudahkan proses pembelajaran dijalankan dengan lebih baik. Saya Farah Syazana, nombor matrik 2019-2090842. Tidak pernah berlaku dalam sejarah semua sekolah dan institusi pendidikan di Malaysia dan majoriti di dunia terpaksa ditutup serentak akibat penularan jenis virus. Bahaya COVID-19 ini telah memerlukan tindakan pantas kerajaan untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengelakkan jangkitan daripada terus berlaku. Oleh itu, hal ini telah meningkatkan penggunaan internet kerana semua pelajar melakukan pembelajaran secara talian kerana mereka tidak dibenarkan ke sekolah dan institusi pendidikan tinggi yang lain. Hal ini berkaitan dengan pengurangan bayaran yuran kerana apabila mengurangkan bayaran yuran, pelajar-pelajar dapat menggunakan duit lebihan tersebut untuk memasang capaian internet yang lebih laju bagi memudahkan usaha pembelajaran mereka secara talian. Penggunaan internet merupakan antara salah satu batu loncatan revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan. Oleh itu, kesan COVID-19 ini telah menyebabkan semua pelajar menggunakan kemudahan internet bagi menjalankan sesi pembelajaran secara talian. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian dan pensyarah yang dihormati. Nama saya Lydia Melissa Anak Sagat dan saya merupakan pelajar semester 1 dari Fakulti Sains dan Matematik. Jadi sekarang saya ingin berbincang tentang cara mengatasi kesan COVID-19 yang menjadi batu loncatan terhadap
revolusi industri 4.0 dalam pendidikan. Jadi cara mengatasinya iaitu pihak universiti perlu mengurangkan harga-harga yuran terhadap pelajar. Yuran-yuran ini termasuklah yuran college, yuran kelas, yuran fasiliti dan sebagainya. Hal ini perlu dan penting kerana setiap pelajar ataupun sesetengah pelajar memerlukan wang mereka untuk kegunaan yang lebih penting. Contohnya, pelajar yang terkanas di kampus ataupun pelajar yang terkanas di dalam asrama sudah pasti memerlukan wang yang lebih untuk membeli stok makanan, untuk kegunaan kecemasan dan sebagainya. Jadi, pihak universiti perlu dan ambil berat terhadap pelajar dari segi mengurangkan harga-harga yuran terhadap mereka. Lagi satu, sesetengah pelajar tidak mempunyai kenderaan untuk bergerak ke destinasi. Jadi di sini, pelajar perlu menggunakan private ataupun Grab untuk ke destinasi dan sudah tentu pelajar tersebut memerlukan wang untuk membayar perjalanan mereka, untuk membayar perkhidmatan delivery ini. Jadi, antara salah satu cara pihak universiti boleh membantu para pelajar iaitu dengan mengurangkan harga yuran-yuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Rahman. Nombor metrik di 20190823. Antara kesan COVID-19 yang menjadi batu loncatan terhadap revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan ialah pelajar tidak mendapat bantuan dari segi pembelanjaan makanan dan pembelanjaan harian pelajar. Hal ini perlu dipandang serius oleh pihak universiti kerana kebajikan pelajar perlu dijaga dan diambil peduli. Pelajar yang kurang berkemampuan diberi perhatian yang lebih daripada pelajar yang berkemampuan. Seterusnya, pelajar harus dapat bekerjasama dalam mengatasi isu ini. Hal ini kerana dapat membantu pelajar daripada kerajaan memberikan bantuan kepada semua pelajar. Seterusnya,